Assalamualaikum kepada Dr. Muhammad Nur Hasni bin Muhammad Asad dan penyelia Dr. Nur Syazwani binti Muhammad Nawi. Saya Hawa binti Mak Jaini 262173 dengan membuat kajian bertajuk Cabaran Operasi Syarikat Kurir Swasta di Malaysia. Berikut merupakan poster kajian yang terdiri daripada pengenalan, permasalahan kajian, objektif kajian, metodologi kajian, dapatan kajian dan seterusnya kesimpulan. Pengenalan. Pengurusan operasi adalah kemahiran insaniah untuk digunakan dalam proses organisasi untuk menambah baik keuntungan untuk organisasi. Bidang logistik boleh ditakrifkan secara meluas memberi tumpuan kepada pengangkutan. Melalui logistik juga, syarikat boleh memperoleh kelebihan daya saing bukan sahaja dalam ekonomi Malaysia tetapi juga dalam ekonomi global. E-dagang global daripada 860 bilion pada tahun 2011 kepada 1920 bilion tahun 2016 telah meningkat dengan kadar pertumbuhan tahunan purata sebanyak 17.4%, di mana Asia menyumbang 46% daripada pasaran global. Industri ekspres adalah penting untuk mengembangkan prestasi e-dagang dalam talian. Permasalahan dalam kajian ini, peningkatan dalam pertumbuhan penduduk telah memberikan kesan yang besar kepada syarikat perkhidmatan kurier kerana wujudnya laman e-dagang yang semakin meningkat seperti aplikasi Lazada, Shopee dan Mudah.my menjadikan pembelian kini di hujung jari. Oleh yang demikian, kemudahan teknologi ini memerlukan satu medium yang dipanggil perkhidmatan kurier. Hal ini kerana pelanggan memerlukan satu perkhidmatan perantara di antara penjual dan pembeli yang menjalankan proses penghantaran yang lebih pantas dan fleksibel. Kira-kira 43% pengguna tidak berpuas hati dengan pengalaman penghantaran e-dagang di Malaysia. Ini kerana Malaysia menunjukkan tempoh transit paling lama dengan masa penghantaran antara 5 hingga 8 hari berbanding dengan negara Asia lain. Persaingan yang semakin sengit dalam industri perkhidmatan kurier sekaligus mengakibatkan keuntungan syarikat merosot. Persaingan di antara perkhidmatan penghantaran merupakan satu cabaran bagi setiap organisasi untuk menarik minat pelanggan menggunakan perkhidmatan yang disediakan oleh mereka. Ini kerana pelanggan akan memilih perkhidmatan yang cekap dan pantas bagi memenuhi keperluan dan kehendak mereka. Objektif kajian. Objektif kajian menentukan apa yang ingin dicapai oleh penganalisis dengan cara yang ringkas. Oleh itu, terdapat dua objektif dalam kajian ini. Yang pertama, untuk menganalisis permasalahan kualiti perkhidmatan oleh JNT. Yang kedua, untuk mengkaji kaedah operasi dan pengenalan yang digunakan ketika pengurusan JNT. Metodologi dalam kajian ini dengan menggunakan kaedah kualitatif kajian. Temu ramah dijalankan bersama seorang pengurus dan dua orang pekerja JNT di daerah Pekan Pahang sebagai responden kajian. Beberapa soalan diajukan oleh penyelidik kepada responden untuk mengumpulkan data mengenai kajian. Soalan-soalan dibuat dengan teliti untuk mendapatkan bukti yang diperlukan untuk menyokong objektif kajian. Data telah dikategori diringkaskan dan dijadualkan daripada transkrip temu ramah dengan menggunakan teknik analisis data. Reka bentuk kajian dimulakan dengan pemilihan topik, menentukan masalah kajian, menentukan objektif penyelidikan, tinjauan literatur, reka bentuk penyelidikan, pengumpulan dan menganalisis data dan akhir sekali perbincangan dan kesimpulan. Analisis kajian. Objektif pertama iaitu operasi dan pengenalan syarikat kurier swasta JNT. Operasi. Skop tugas bagi seorang pekerja penghantar bungkusan barang bermula pada jam 8 pagi selepas punch card dan seterusnya akan melakukan proses pengasingan iaitu sorting barang mengikut kawasan yang telah ditetapkan. Pekerja penghantar akan mula menyusun bungkusan ke dalam kenderaan masing-masing mengikut kawasan yang akan dilalui terlebih dahulu. Sebelum melakukan proses penghantaran, pekerja penghantar akan memaklumkan kepada penerima bahawa bungkusan mereka dalam perjalanan untuk dihantar dan meminta penerima bersedia untuk menerima bungkusan. Setibanya di lokasi, pekerja perlu mematuhi prosedur operasi standard iaitu SOP syarikat iaitu membuat proses bukti penghantaran dengan menyertakan nama penerima, gambar, nombor rumah dan gambar penerima yang menerima bungkusan. Jika bungkusan yang dihantar menggunakan servis bayaran tunai cash on delivery, pekerja haruslah memastikan jumlah wang yang diterima adalah cukup. Pekerjaan bersedia seawal jam 3 pagi untuk menerima bungkusan dalam bentuk bungkusan besar pallet daripada gudang dan perlu membuat proses imbas kod bar setiap bungkusan. Jika barang tidak berjaya dihantar oleh pekerja,
Penghantar perlu membawa pulang bungkusan tersebut kembali ke hub untuk melalui proses inbound. Aplikasi JNT Express Malaysia memudahkan pelanggan mengetahui keadaan barang dan tarikh penghantaran barang melalui track and trace. Pengendalian. Proses pengendalian bungkusan bagi pekerja dalam hub ialah bungkusan yang berada dalam guni besar akan diimbas kod bar sebelum diagihkan ke roll cache kawasan liputan. Selepas itu, pekerja penghantar akan membahagikan lagi bungkusan yang berada di dalam roll cache menjadikan kawasan liputan lebih kecil. Proses pengendalian barang di dalam hub ialah dengan menggunakan forklift untuk kerja pemunggahan guni-guni yang berada di atas pallet berbanding menggunakan tenaga pekerja am. Selain itu, menggunakan troli untuk proses pemunggahan barang dari dalam hub ke dalam kenderaan. Di samping itu, teknologi yang digunakan seperti handheld. Setiap hub dibekalkan dengan beberapa unit sebagai alat untuk memudahkan proses mengimbas kod bar yang terdapat pada setiap guni dan yang terdapat pada setiap label bungkusan. Proses ini bertujuan untuk memastikan beberapa jumlah bungkusan yang diterima daripada gudang HQ. Analisis data objektif kedua iaitu kualiti perkhidmatan di dalam JNT. Masalah kualiti perkhidmatan dari segi kesukaran untuk mendapatkan maklumat penghantaran. Perkara ini selalu berlaku pada musim perayaan di mana terlalu banyak kiriman barangan sehingga cara nombor track and trace bungkusan di atas talian tidak sempat dikemaskini oleh syarikat kurier. Menggunakan tenaga kerja untuk mengendalikan perkhidmatan lebih daripada kekuatan teknologi mengakibatkan komited dan komitmen pekerja berkurang. Jika bungkusan barang tidak sampai atau hilang, pihak hub kebiasaannya akan melalui RTS iaitu Return to Seller. Tindakan yang dilakukan oleh pekerja penghantar bungkusan jika barang yang dihantar mengalami kelewatan, mereka perlu memaklumkan kepada penerima terlebih dahulu apakah punca kelewatan. Berpandukan ulasan dan maklum balas daripada laman rasmi Facebook JNT Express Malaysia berkaitan dengan kualiti perkhidmatan, pihak hub beranggapan bahawa layanan buruk berpunca daripada sikap pekerja itu sendiri yang tidak profesional. Kehilangan atau kerosakan barang, kebiasaannya pekerja tidak mematuhi prosedur operasi standard iaitu SOP penghantaran yang telah ditetapkan seperti bukti penghantaran yang tidak lengkap. Kesimpulannya, kualiti perkhidmatan ini terdiri daripada pekerja am, pekerja penghantar barang dan terus kepada pelanggan. Pekerja mempunyai pengalaman dalam menguruskan sistem serta menggunakan alat teknologi yang betul bagi menyempurnakan kerja-kerja di dalam hub maupun semasa proses penghantaran. Kelebihan menggunakan alat handheld, forklift dan troli ialah lebih menjimatkan masa, mengurangkan pergantungan kepada pekerja lain dan mengurangkan masalah. Perkhidmatan kurier di daerah Pekan Pahang berpotensi untuk berkembang pesat jika melibatkan lebih banyak aplikasi atau teknologi yang digunakan. Perkhidmatan kurier hendaklah sentiasa mengekalkan prestasi perkhidmatan supaya pelanggan tidak teragak-agak untuk menggunakan perkhidmatan tersebut.